Dr. Amalina dikecam lepas tegur Petua Air Suam Menteri Kesihatan. Selepas memberikan reaksi kepada pandangan diberikan Menteri Kesihatan, Dr. Adam Baba, doktor kelahiran Malaysia yang kini berkhidmat di United Kingdom, Dr. Amalina Bakri menjadi sasaran serangan Laskar Cyber. Dipercayai bermotifkan kecenderungan politik kepartian. Serangan itu berpunca daripada tindakan doktor itu yang memberikan penjelasan berhubung petua diberikan Adam mengenai cara membuang kuman COVID-19 dari dalam badan. Laskar Cyber Politik menyerang saya kerana memberikan maklumat perubatan berasaskan bukti sama macam pakar lain serta virologi dari negara lain serta WHO, Pertubuhan Kesihatan Dunia yang bercakap mengenai hal yang sama. Mengapa kamu tak menyerang mereka? Sebab saya seorang sasaran yang muda, ciapnya di Twitter petang ini. Semasa ditamu bual oleh RTM beberapa hari lalu, Adam menjelaskan virus tidak suka panas dan ia boleh dinyahkan dari kerongkong untuk dikalahkan apabila memasuki perut berasid. Ahli Parlimen Tenggara di Johor itu berkata demikian dalam rancangan yang membicarakan isu COVID-19. Kenyataan tersebut mengundang kecaman pelbagai pihak. Amalina serta bekas Timbalan Menteri Kesihatan, Dr. Lee Bon Ye. Ada benda lebih berfaedah. Kata Lee, virus memang boleh mati tetapi bukan dengan air suam, sebaliknya air yang panas. Justru, kata pakar jantung itu, dengan kaedah menggunakan air panas, pesakit adalah mangsa yang akan terkorban terlebih dahulu berbanding virus yang menyerang. Ahli Parlimen Iskandar Puteri Lim Kit Siang pula menganggap Adam sebagai seorang pelawak kerana memberikan pandangan yang sebelum ini dianggap WHO sebagai suatu mitos. Adam ialah ahli Parlimen UMNO yang dilantik Muhyiddin Yassin menggantikan Menteri Kerajaan Pakatan Harapan PH, Dr. Zulkifli Ahmad. Bagaimanapun di sebalik serangan yang disasarkan kepadanya, Amalina turut mendapat sokongan daripada pengguna Twitter lain. Anda melakukan tugas dengan baik, doktor. Abaikan para pembenci itu. Mereka lebih berbahaya daripada segala virus yang ada di planet ini. Ciap pengguna bernama S. Jagi 1711 sebab mereka adalah COVID dia. Ciap kroni rakyat pula. Itulah saja standard Cyber Troopers melayani doktor. Abaikan saja mereka dan nyatakan fakta. Yang menjadi laskar politik ni kerjanya menjilat tuan politiknya saja. Tak kira fakta apa, spin kerjanya hanya berikan fakta saintifik macam biasa, kata Ed G. Baok, 25. Kami akan menyokong anda. Jangan risau tentang komen-komen bodoh mereka. Kebenaran akan sentiasa menang, sentiasa juara. Jadilah cahaya harapan untuk Malaysia. Ciap air mas SZ pula. Seorang doktor pakar, Dr. Rafida Abdullah, turut memberikan kata perangsang kepada Amalina. Penjaga kesihatan profesional akan sentiasa kekal tak berpolitik. Jaga diri wahai kawan, ciapnya. Sementara itu, Amalina berkata dia tidak akan melayan permainan politik dan berharap semua orang akan selamat menghadapi wabak COVID-19. Maaf, saya tidak ada masa untuk permainan politik kamu. Tetap fokus untuk melawan babak ini. Saya ada benda lain yang lebih berfaedah untuk dibuat. Terus maju dan semua jaga keselamatan. Ciapnya. Kita beralih dengan perkongsian berita yang lain. Didakwa hasut rakan tinggalkan amanah. Hasnul menafikan. Selepas mengejutkan partinya kerana memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional PN, Adun Titi Serong Hasnul Zulkarnain Abdul Min Naim kini didakwa sedang giat mempengaruhi beberapa orang yang dekat dengannya supaya meninggalkan Pakatan Harapan PH. Menurut sumber, Hasnul turut mengajak rakan-rakan daripada Pemuda Amanah Perak agar mengikut jejak langkahnya. Sehubungan itu, dalam Amanah Perak mengeluarkan arahan supaya sebarang hubungan dengan Hasnul perlu diputuskan. Perkara itu dibangkitkan dalam mesyuarat amanah negeri malam tadi, kata sumber yang enggan disiarkan namanya kepada Malaysia kini hari ini. Terdahulu pada 9 Mac lalu, Hasnul bersama dua lagi adun PH Perak mengisytiharkan mereka memberi sokongan kepada PN yang membentuk kerajaan negeri selepas PH Perak kehilangan majoriti dalam Dewan Undangan Negeri.
Hasnul sebelum itu menyandang jawatan Ketua Pemuda Amanah Nasional. Turut menyertai langkah Hasnul itu ialah Paul Yong, Adun Trono dan Siva Subramaniam Buntong. Yong kini sedang berdepan dengan perbicaraan mahkamah atas tuduhan merogol seorang wanita Indonesia yang bekerja sebagai pembantu rumah. Kawan rapat pun tak ajak. Pada awal Mac lalu, Hasnul juga menarik perhatian ramai apabila dilaporkan menangis terasa-esa semasa menurunkan gambarnya dari pejabat Exco ketika krisis kepimpinan kerajaan Perak menjadi tanda tanya. Menurut sumber itu lagi, antara sasaran Hasnul ialah beberapa pemimpin pemuda Amanah yang dekat serta bersimpati kepadanya. Justru Amanah mengambil langkah berjaga-jaga dan memantau keadaan, katanya. Sementara itu, sumber lain mendakwa langkah Hasnul meninggalkan Amanah baru-baru ini tidak diikuti mana-mana kepimpinan pemuda parti itu. Sementara itu, Hasnul ketika dihubungi hari ini menafikan dakwaan tersebut. Malah bekas pengurus pasukan bola sepak Perak itu menegaskan beliau belum memikirkan hala tuju politiknya buat masa sekarang kerana lebih selesa bergerak sebagai wakil rakyat bebas. Buat masa ini saya tak fikir hala tuju lagi. Saya lebih selesa sebagai adun bebas, katanya. Mengenai dakwaan beliau mengajak pemimpin tertentu meninggalkan Amanah, Hasnul berkata tidak. Kawan-kawan yang rapat dengan saya pun saya tak ajak. Katanya keputusan yang dibuatnya diambil selepas kerajaan PH tumbang. Saya pilih untuk memberi sokongan dan bantu Menteri Besar Ahmad Faizal Azumu menggalas tanggungjawab kepada rakyat, katanya. Mengulas mengenai gerak kerjanya kini, Hasnul berkata dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan susulan penularan wabak COVID-19, beliau bersama beberapa sukarelawan mengagih-agihkan sumbangan berupa ikan kembung kepada penduduk titik Serong. Katanya selepas 5 hari sebanyak 2 tan ikan telah diagih kepada lebih 1,600 keluarga. Bantuan ini bagi meringankan beban penduduk sepanjang tempoh ini kerana ramai yang terjejas, khususnya mereka yang bekerja sebagai pesawat, nelayan dan pekerja kilang. Setakat ini sasaran saya untuk fasa pertama bantuan ikan sudah selesai hari ini. Kita akan sambung fasa kedua nanti, katanya yang juga bekas Exco Belia dan Sukan Negeri Perak. Kita berbalik kepada perkembangan berita COVID-19. Harga siling topeng muka RM2 terlalu tinggi, kata Ismail Sabri. Hanya 2 hari selepas Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP membenarkan harga siling topeng penutup hidung dan mulut dinaikkan, langkah itu kini dibatalkan kerajaan kerana dianggap terlalu tinggi. Menteri Pertahanan Ismail Sabri Yaakob berkata Perdana Menteri sendiri tidak bersetuju dengan langkah tersebut. Harga siling topeng yang ditetapkan sebanyak RM2 adalah terlalu tinggi. Jadi Perdana Menteri Muhyiddin Yassin juga tidak bersetuju dengan harga yang terlalu tinggi tersebut, katanya pada sidang media di Putrajaya hari ini. KPDN HEP pada 20 Mac lalu juga mengumumkan larangan mengekspor topeng penutup hidung dan mulut bagi meningkatkan bekalan bahan berkenaan di Malaysia. Menterinya Alexander Nantalinggi berkata ia juga untuk menggalakkan peniaga mengimport serta menghasilkan topeng muka dalam keadaan mereka boleh menjualnya pada harga yang lebih tinggi. Sebagai contoh, Nanta berkata topeng 3 lapis asalnya berharga 80 sen setiap satu, namun ia boleh dijual pada harga RM2. Kita melihat ini sebagai satu langkah untuk menangani kekurangan topeng muka, katanya. Ismail Sabri berkata mesyuarat khas menteri-menteri mengenai pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan akan membincang semula harga siling bahan itu esok. Esok kita berbincang untuk melihat semula dari segi harga. Kalau ianya diturunkan ke paras yang rendah, ditetapkan peringkat awal lagi, katanya. Menurut Menteri Kanan itu tidak ada sebab untuk pembekal topeng muka menaikkan harga kerana kerajaan telah pun bersetuju untuk menghapuskan duty import bagi pembelian produk tersebut. Jadi esok kita akan putuskan dari segi harga tersebut dan harap harga dikurangkan, katanya. Sementara itu beliau turut berkata kerajaan menempah 10 juta pelindung hidung dan mulut dari China.
sekarang dalam proses pembelian dari China, dibeli dan dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan, kata beliau sambil menambah keutamaan pengedaran pelindung hidung dan mulut ini adalah kepada petugas barisan hadapan yang terlibat secara langsung dalam usaha mengekang COVID-19. Selebihnya akan diagihkan di kawasan yang risiko tinggi dan kalau masih ada baki akan ditentukan oleh kerajaan bagaimana cara agihan tambahannya. Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan usah salah guna alasan agama nanti imej Islam tercalar. Presiden PKR Anwar Ibrahim mengingatkan umat Islam di negara ini agar tidak menggunakan agama sebagai alasan untuk tidak takut kepada virus COVID-19. Hal itu kerana katanya kenyataan sedemikian rupa secara tidak langsung memberikan imej negatif kepada Islam. Justru, menurut Anwar adalah lebih baik sekiranya orang ramai mematuhi arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa supaya mereka berada di dalam rumah sahaja. Negara China dapat mengawal penularan wabak COVID-19 kerana hampir menutup seluruh pergerakan beberapa wilayah yang melibatkan beberapa juta manusia. Kita tidak sampai ke situ, tetapi harus patuh kerana apa yang diajar dalam Islam, apa yang diajar dalam solat, itu disiplin asas. Kita akur, jangan kita gunakan alasan-alasan agama yang cetek yang mengatakan memadai doa sebagai seorang Muslim dan tidak perlu umpamanya takut kepada virus. Kita tak persoal takut kepada Allah. Allah minta kita ikhtiar dan antara ikhtiar ialah menyelamatkan diri, keluarga dan jangan bebankan orang lain, katanya dalam tazkirah sempena Isra' Mikraj melalui siaran langsung di Facebook beliau malam ini. Beliau turut menceritakan sejarah mengenai tahun yang pernah berlaku pada zaman silam dan Islam melarang berkunjung di kawasan yang dilanda wabak itu bagi membendung penularannya. 2 kematian diumum hari ini, tapi tanpa maqasid syariah dan pengalaman. Masing-masing warganet keluarkan fatwa mereka sehingga jadi porak-peranda masyarakat. Dan sekarang ni terpelit menjejaskan dengan banyak orang dan imej agama itu juga mungkin menjadi negatif. Padahal dakwah tabligh itu istilah-istilah yang positif tapi menjadi negatif kerana tindakan segolongan kecil, katanya. Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah berkata berdasarkan siasatan awal daripada 123 kes baru yang dilaporkan hari ini, sebanyak 74 kes adalah berkaitan dengan kluster perhimpunan tabligh yang berlangsung di Masjid Jamik Sri Petaling di Kuala Lumpur pada hujung bulan lalu. Beliau juga berkata kementerian terbabit mengesan 11,000 daripada 14,500 peserta tempatan perhimpunan tabligh itu dan hampir 6,700 daripadanya sudah mengambil ujian saringan. Pada masa yang sama, Anwar yang juga ahli Parlimen Port Dickson turut menceritakan terdapat tazkirah yang pernah dihadirinya sebelum ini menyatakan supaya tidak perlu takut kepada coronavirus. Sebaliknya hanya perlu membaca potongan ayat Al-Quran dan sapu ke muka. Anwar bagaimanapun berkata memang doa menjadi senjata umat Islam dan menggalakkan supaya orang ramai menggunakan ruang yang ada bersama keluarga di rumah ketika ini untuk memohon doa supaya terhindar daripada wabak tersebut tanpa mengabaikan langkah pencegahan. KKM hari ini mengumumkan 2 kematian terbaru akibat COVID-19 membuat jumlah kematian di Malaysia pada 10 orang. Sebanyak 123 kes disahkan positif direkodkan setakat 12 tengah hari tadi yang menjadikan jumlah keseluruhan 1,306 kes di negara ini. Kita beralih ke perkembangan berita yang terakhir. Ujian saringan COVID-19 Dr. Mahathir negatif. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad disahkan negatif COVID-19 selepas dilaporkan menjalani kuarantin di rumah secara sukarela susulan kontak rapat dengan salah satu kes virus tersebut. Meskipun begitu, menurut pembantunya, pemimpin berusia 95 tahun itu akan meneruskan tempoh kuarantin selama 14 hari seperti garis panduan pencegahan penularan wabak tersebut. Ujian saringan negatif. Beliau bebas COVID-19, kata pembantunya seperti dilapor Desta Online.
Sebelum ini, ahli Parlimen Langkawi itu dilaporkan bergambar dengan anggota Parlimen Bandar Kuching, Dr. Kelvin Ye, yang kini dirawat di hospital di Sarawak selepas didapati positif COVID-19. Menurut garis panduan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, individu yang mempunyai kontak rapat dengan kes COVID-19 yang disahkan perlu menjalani ujian untuk penyakit berkenaan. Mereka akan diarahkan menjalani kuarantin di rumah selama 14 hari jika tidak menunjukkan gejala dan persekitaran rumah mereka dianggap sesuai untuk dikuarantin. Jika tidak, mereka boleh diterima masuk ke hospital. Kontak rapat dengan kes yang disahkan juga akan dimasukkan ke hospital jika mereka diuji positif atau jatuh sakit semasa tempoh kuarantin. Semua sumber berita dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda menonton video ini sehingga ke penghujungnya. Untuk meneruskan bentuk sokongan anda, jangan lupa untuk mengongsikan video ini ke akaun media sosial anda. Jangan lupa mengajak rakan anda untuk subscribe channel ini. Terima kasih.